Okey, terima kasih Abang Azam. Kenapa saya bagi tahu nama dia Abang Azam? Sebab topik kita ni kita nak tanya abang sayang abang di mana? Bukan abang pilih yang mana, bukan Bukan. Itu lain. Itu lain. Itu tajuk yang lain pula. Okey, sekarang ni kita nak berkongsi tentang topiknya abang sayang abang di mana. Tapi sebelum kita bersama dengan tetamu semua, kita akan kenalkan sekejap lagi. Sebab mesti orang tahu dah. Jadi jom kita saksikan klip yang kita sediakan ini khas untuk tajuk perbincangan kita. Pada pendapat saya, mungkin dari faktor kewangan itu sendiri kot. Lelaki itu belum bersedia untuk menerima seseorang, kurangnya ilmu agama itu sendiri, dan masih takut untuk mendirikan rumah tangga. Macam saya ada family lagi. Saya jaga mak saya. At the same time, saya rasa sekarang ni dengan kos sara hidup yang tinggi, so saya memang kena stabilkan diri dululah. At least ada rumah dan baru boleh saya kahwin. Sebab takut kot, komitmen kan. Lagipun sekarang ni ekonomi kena tinggi untuk diorang skor hidup dengan keluarga kan. Kita tak puas enjoy. Maksudnya kalau kahwin terlalu muda, kita tak puas enjoy. Bila dah kahwin nanti, dia akan banyak berlaku pergolakan tau. Yang kita tak puas lagi nak jalan sana sini. Masalahnya sebenarnya persoalan tu saya sendiri boleh jawab. Apa sila jawab? Sebab calon-calon saya semuanya dah dikebas orang. Macam tu pula. Jadi saya tinggallah bersendirian dan keseorangan. Tak ada calon kan? Tak ada calon. Calon semua dah ambil dia orang. Ataupun calon dia belum lahir lagi. Okey, kita bersama-sama Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, pendakwa bebas kita, cakap tentang abang sayang abang di mana. Datuk nyanyi ke? Boleh. Boleh. Banyak permintaan. Nyanyi sikit tu. Abang sayang abang di mana? Hati risau mengenang di kau. Abang sayang hatiku bimbang, lama ditinggal merantau. Satu Juli Rumi, satu lagi Rumi Juli. Silap saya. Saya sambung kot. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri. Itu Kak Eton. Hadapi hidup ini. Itulah dia kehidupan sekarang ni. Ya, betul. Jadi macam mana kita tengok tadi, ramai kita pasal kehidupan perlu stabil dulu, duit tak ada lagi, simpanan tak cukup. Ini masalah sampai bila-bila ni. Tapi saya kahwin umur 22. Pak. Macam mana gaji saya RM350. Okey. Mas tu besar ke? Tapi besar, 300 tahun 94. Boleh tahan lagi. Bukan tahun 50-an, saya muda lagi. Jadi kalau kita mengatakan bahawa masalah tak stabil, masalah duit tak ada ataupun gaji tak ada, saya rasa selepas kita berkahwin, kita rasa lebih bertanggungjawab. Kita lebih memikirkan tentang isteri, memikirkan tentang keluarga, dan kita lebih lagi berusaha untuk berjaya. Berbeza dengan kalau kita seorang, bangun pagi pun seorang, tidur pun seorang, makan pun seorang. Jadi tanggungjawab kita untuk nak simpan, tanggungjawab kita untuk menjaga dan sebagainya kurang sikit. Sebab tu saya mula kahwin tahun 94, umur 22 tahun, gaji saya RM350. Tapi memang masa tu tak cukup.
Tak cukup. Jadi saya bekerja, kemudian saya belajar, sambung belajar lagi. Dan Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Alhamdulillah. Sebab itu kita lihat kepada surah An-Nur ayat yang ke-32. Wa ankihul ayyama minkum bis-salihin min ibadikum fa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah Ta'ala kata kalau kamu ni nak kahwinlah yang bujang ke yang kamu suka di kalangan kamu kahwin. Kalau yang menghalang perkahwinan kamu ialah kerana miskin, tak cukup duit, Allah akan mengkayakan kamu selepas kamu kahwin. Jadi dalam surah An-Nur ayat 32 tu Allah kata yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu dapati bahawa mereka tu miskin, Allah akan kayakan mereka selepas mereka kahwin. Jadi faktor nak jadi kaya ialah kahwin. Membuka pintu rezeki. Membuka Kahwin lah pintu Ismail. Tiba. Okey. Tapi cuma bila wanita zaman sekarang, dan Zurul dengan sekarang pun sama je. Kalau nak cari suami tu suami yang baik dan bertanggungjawab. Betul. Tapi dalam masa yang sama, lah ni memang orang katalah kalau tak ada wang pun melayang sayang tu. Betul. Wang ialah kalau ada wang pun dia tak menjamin kebahagiaan juga. Sebab tu yang kita cari orang perempuan ke baik lelaki ke semua cari yang bertanggungjawab. Yang beriman, yang beragama, yang bertanggungjawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nak satu lelaki yang qawwam, melindungi, yang menjaga. Kalau banyak duit tak menjaga nak buat apa? Kalau handsome macam K-pop sekalipun, tapi tak melindungi, tak menjaga, nak buat apa? Seorang perempuan dia minta satu lelaki yang menjaga dia. Masalah dia perempuan tu besar, lelaki tu kecil, macam nak jaga ustaz. Kan? Bolehlah. Masalah menjaga di sini bukan nak cover up macam itu. Menjaga di sini maknanya mengambil berat tentang dia, memberi pendidikan kepada dia, mengambil jaga kesihatan pada dia, menjaga amalan dengan dia. Itu maksud qawam. Maknanya ambil berat, ambil perhatian sungguh pada dia. Bukan maknanya nak saiz besar baru rasa selamat. Nak yang sadar baru rasa selamat. Tak, kadang-kadang kecil je pun. Tetapi isteri itu dihargai, dijaga, dihormati. Itu maknanya al-qawwam. Jadi sekarang ni kadang-kadang kita tak melihat adakah laki-laki ini boleh membimbing aku. Adakah laki-laki ini boleh menjaga aku, mendidik aku sampai ke syurga. Orang cuma nak til jannah aje. Ya. Kan biasa kahwin je til jannah kan contohnya. Saya betul boleh sambung kan. Jadi tuan-tuan nak til jannah nak ke jannah apa semayang pun tidak. Sebab itu kita lihat berapa ramai dalam PKP baru ni yang bulan Ramadan tu, berapa ramai akak-akak kita yang Allah rasa pilihan yang tepat. Kenapa suami jadi imam? Kan tak pernah jadi imam, tarawih jadi imam, raya menjadi imam. Ya Allah, pilihan yang tepat kan. Seronok benar rasa dia sebab dia suami dia boleh jadi imam. Sembahyang Zuhur menjadi imam. Tengah-tengah sembahyang Zuhur suami dia baca Fatihah kuat. Alhamdulillah, Allah pilihan yang salah. Kan Zuhur mana boleh baca kuat. Jadi di situ kita lihat seorang isteri kalau nak handsome, dia boleh cari yang handsome. Nak cari yang kaya, dia boleh cari yang kaya. Tapi yang dia nak selain bertanggungjawab, yang beriman dan sebagainya, yang membahagiakan dia. Yang tak rasa stres. Bila tengok suami rasa tenang. Ini bila tengok suami rasa susah hati. Bila balik je susah hati. Kan bila mak, ayah balik, rimau dah balik. Jadi macam mana perkahwinan jadi macam itu? Ya, perkahwinan tak datang keseronokan. Yang kata litas kunu ilaiha, supaya kamu rasa tenteram. Jadi akak-akak cuba tengok sekarang muka suami agak-agak tenteram tak? Kalau tenteram, baguslah tu. Alhamdulillah. Kalau abang-abang cuba tengok muka akak, tenteram tak? Terlebih tenteram ustaz, makna baguslah tu. InsyaAllah. Tapi ustaz, kalau kita lihat keadaan sekarang ini, mungkin ramai wanita yang sudah ada kerjaya atau pendidikan yang tinggi, malah lebih daripada lelaki sendiri. Betul. Kalau diikutkan nak kahwin pun hantaran sampai 20,000. Pening kepala orang lelaki dengarnya. Tu yang master, masa mula nak kahwin tu pun dah ada masalah. Jadi macam mana untuk kita memilih calon yang sekufu ataupun sedarjat dengan ya, sebab itu Nabi sebut orang laki-laki ke siapa ke berkahwin dengan perempuan kerana empat. Ada yang berkahwin kerana cantik. Ya, mat kenapa kau kahwin dengan dia? Sebab dia cantik. Ada yang berkahwin sebab dia tu harta dia. Mat kenapa kau kahwin dengan dia? Oh, duit dia banyak. Ada yang kahwin kenapa mat? Ya, aku keturunan aku sama. Ada yang kahwin kenapa kau kahwin dengan dia mat? Kerana agama. Ini empat sebab kenapa orang kahwin. Empat sebab ni kenapa? Bukan maknanya kena cari empat-empat ni. Mana nak cari empat-empat ni dalam syurga baru jumpa. Jadi dalam dunia ni nak cari, aku nak cari yang berharta, yang baik, yang cantik, yang keturunan. Mana nak jumpa? Kalau dapat tu bonus. Tetapi kata Rasulullah dalam empat sebab ini carilah yang keempat. Itu yang paling membahagiakan. Apa dia? Kerana agama.
Jadi kalau baik suami, baik isteri ke, baik laki-laki, baik perempuan ke, kalau nak cari, tolonglah cari yang beragama. Dengan beragama itu membahagiakan. Kalau dia sayang kita, dia membahagiakan kita. Kalau dia dah tak sayang kita, dia tak akan mencederakan kita. Itu yang kita nak. Sebab ada orang yang bahagia peringkat awal. Tapi bila peringkat dah sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tangan dah naik. Kaki dah naik. Yang ni yang datang jumpa saya, dia bawa air penawar je. Saya tanya dia, kenapa? Kak, tolonglah jampi ustaz. Suami makcik pukul. Jadi masa bertunang tahu tak dia kaki pukul? Tahu. Lepas tu kenapa makcik kahwin dengan dia? Dah tahu dia kaki pukul. Love is blind. Tu pulang. Love is blind. Jadi dia pukul. Dia tak boleh menjadi macam tu. Sebab itu dalam Islam, dia bagi kita bertunang. Dalam bertunang tu, tengoklah perangai buruk ke tidak. Jadi janganlah kata, sebab saya tak suka bertunang, kita kalau boleh kahwin teruskan, nak jimat belanja kan. Kalau enggak kahwin ni sehari 2 ke. Dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan bertunang tu contoh, bukan maknanya boleh berjalan sana sini, boleh tengok wayang walaupun ada social district jarak kan. Bukan maknanya bertunang tu boleh keluar berjalan, tak. Bertunang tu tengok perangai elok ke tidak. Kita mak bapak tengok bakal menantu ni elok ke tidak. Kita sebagai isteri tengok bakal suami aku ni betul ke tak betul. Kalau rasa tak betul, buat tindakan. Bukan makna putus tunang. Kata pakcik tengok kamu ni tak semayang. Pakcik bagi tempoh 2 minggu untuk kamu belajar semayang. Itu yang dikatakan bertunang. Setengah orang kata bila dah bertunang, nampak? Tak ada. Tak ada kita punya kan. Jadi ini boleh buka. Kan ini benda boleh buka. Jadi jangan kita hari ni kerana kita tengok tunang kita tu perangai buruk, tak bertanggungjawab, boros, suka ambil duit kita dan suka pukul kita, dah tak boleh buat apa ustaz. Kita orang dah bertunang. Itu bukan, kalau berkahwin pun boleh bercerai, apatah lagi boleh bertunang. Sebab tu nak cari abang tu cari elok-elok. Sebab saya pernah jumpa kes seorang yang bertunang dengan suami dia. Dengan tunang dia suruh buat pinjaman bank atas nama dia dan bagi duit untuk buat pinjaman untuk dia berniaga 25,000. Kemudian putus tunang dan sekarang dia kena bayar setiap bulan. Rupa-rupanya dia dah kahwin 3 isteri dah. Sebab itu saya minta pada mak bapak tolong siasat anak kita ni berkahwin dengan siapa, berkawan dengan siapa teman dia supaya tak jadi kes-kes macam ini. Betul. Dan pernah saya jumpa satu suami isteri berpakat meminang satu perempuan. Dia satu perempuan berkejaya. Tiba-tiba seorang isteri datang minang. Kak tengok adik ni sesuai sangat jadi calon madu akak. Kan akak sanggup janji adik kahwin dengan suami akak. Tak menangis akak tu. Satu pegawai besar, tiba-tiba orang datang minang sanggup bermadu. Rupa-rupanya bila kahwin, dia kikis duit hamba Allah tu. Ini yang kita kena ingat zaman sekarang. Mungkin zaman dulu kita tak pernah fikir benda ni. Zaman sekarang orang boleh buat. Macam-macam. Dia sanggup berkomplot dengan suami dia, dengan isteri dia untuk ambil duit tadi. Setuju kakak pula. Itu dia. Contoh. Sebab itu berhati-hati. Berhati-hati. Baik. Kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Maya dari Kuala Lumpur. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maya. Ya, Maya, silakan. Saya nak tanya Ustaz, apa yang Ustaz cerita saya lelaki tu semua betul. Semua tu saya pernah dengar cerita lagi teruk benda tu pun ada. Itu yang menyebabkan perempuan takut nak kahwin. Lelaki kebanyakannya tak bertanggungjawab. Tapi kahwinan ni pun juga nasib lah. Ada yang nasib baik kan. Tapi saya nak tanya Ustaz lah, jodoh ketemuan semua kan diatur oleh Allah sejak kita dalam perut ibu kita. Walaupun kita berusaha, berdoa, macam mana sekalipun tetap tak dapat kalau kita memang tak ada jodoh. Apa pendapat Ustaz? Terima kasih. Okey, itu dia. Sama. Allah sebut dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Taala jadikan kita ni berpasang-pasangan. Kita selalu nampak awan, bulan, bintang, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada sebelah kita, nama dia isteri. Ada sebelah kita, nama suami. Suami isteri itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah letakkan rasa cinta di situ. Allah berikan kepada kita satu pasangan. Kita lahir seorang, sekarang berdua. Daripada berdua tu dah 8 anak kita sekarang. Bukankah itu tanda-tanda kekuasaan Allah? Persoalan dia Ustaz, kok suami saya jahat, isteri saya jahat, bukan salah saya Ustaz. Habis itu salah siapa pula? Salah Tuhan, Tuhan yang jodohkan saya dengan dia. Jadi ada orang faham macam tu. Habis itu yang kau minum racun buat apa?
ni racun, ni teh tarik. Saya nak minum teh racun, Allah takdirkan saya minum racun. Mana boleh, kita ada pilihan. Namanya ni racun, tolaklah ke tepi. Minumlah teh tarik. Begitulah dengan jodoh. Kenapa awak pilih dia? Tuhan yang tentukan. Dah tahu dia buruk perangai, kenapa kau kahwin dengan dia? Dah jodoh begitu. Kenapa nak salahkan Tuhan sedangkan kita ada kehendak, kita ada akal, kita boleh berfikir. Kita sendiri tengok, adakah begini yang dipilih dalam agama untuk dijadikan suami kita? Bulan Ramadan tak puasa, sembahyang jauh sekali. Hukum agama langsung tak dinilai, kemudian kita jadikan suami kita. Kemudian bila kita kena pukul semua, saya tak salah, Tuhan yang salah. Kita ada pilihan, kita ada ikhtiar. Maknanya boleh memilih untuk dengan siapa kita berkahwin. Dan kalau itulah yang kita nak, Allah kata silakan. Jahat ke, baik ke, kamu yang nak, silakan. Sedangkan Allah dah ajar dah, inna hadza sirati mustaqima, ini jalan yang lurus. Kalau kau nak bahagia, ini jalan dia. Jalan tu yang kita tak nak ikut. Kita nak ikut jalan kita. Saya suka dengan dia sebab nama kita dua-dua S. Nama saya Salwati, nama dia Salman. Elok sangatlah. Oh kan. Jadi kita suka memilih nama, memilih, kadang-kadang suka memilih kimia kan. Kita orang ada kimia tahu. Kimia apa pula engkau? Dia baju hijau, saya baju hijau. Jadi benda-benda itu yang menjadikan jodoh. Itu bukan jodoh. Okey. Atuk macam kalau dekat tengah-tengah perkahwinan tu baru rasa macam dah tak tenteram dah orang kata. Allah. Sebab tu kita perlu selamatkan rumah tangga. Islam dia benarkan kita bercerai, tapi itu jalan terakhir. Dia jalan terakhir. Kalau kita tengok dah masa bertunang, okey Ustaz. 5 tahun kita kahwin, okey. Tapi dapat anak yang kedua tu dia mula buat hal Ustaz. Habis tu macam mana nak buat? Selamatkan perkahwinan. Kita dah melayari bahtera 5 tahun. Satu, nama pun bahtera. Bila sebut bahtera, mana boleh bahtera tu berjalan elok je. Dia mesti dilanda gelombang. Itu ujian mesti sampai. Sebab itu mesti ada kekuatan. Bagaimana nak menghadapi kekuatan gelombang yang begitu kuat? Iman. Kesabaran kena ada. Kena cari jalan. Kita tak boleh nak selesaikan masalah rumah tangga kita. Jumpa orang. Ada setengah orang, bila ada masalah rumah tangga, dia suka simpan. Mak tak nak bagi tahu, keluarga tak nak bagi tahu sebab dia malu, ni pilihan dia. Dah, dalam nak membentuk keluarga bahagia, kita tak boleh selesai gitu-gitu je. Kita mesti libatkan orang. Kadang-kadang suami ni kita tak boleh cakap, dia mungkin ada ego dia sebagainya. Minta pada orang lain tolong nasihatkan suami kita. Ini bagaimana? Dah tak boleh settle juga. Dia memang panah bara Ustaz dengan kaki minum, kaki semua Ustaz. Sebab itu Islam benarkan perceraian. Perceraian bukannya satu kejahatan. Kadang-kadang perceraian menyelesaikan banyak masalah. Tapi Ustaz, saya tak nak bercerai. Saya nak berkahwin Ustaz. Kalau gitu sabarlah. Tapi saya tak sabar Ustaz. Oh sudah. Kalau gitu cerailah. Masalahnya saya tak tahan Ustaz. Kalau gitu cerailah. Ini penyakit orang takut nak jadi bercerai. Takut dapat istilah Miss G, Kak G dan sebagainya. Sebenarnya bercerai itu kadang-kadang dia akan jadi lebih baik daripada sebelum itu. Sebab itu Allah bagi tempoh 3 kali suci untuk rujuk. Sebab bila dah bercerai masing-masing diam. Memanglah dia tampar saya tapi sekali je, nampak. Kan? Yang suami pula silap engkau lah, silap tampar bini aku, dah cerai sekarang. Jadi kadang-kadang dalam tempoh itu dia mari balik perasaan minta maaf, rujuklah balik. Islam membenarkan rujuk. Sebab tu 3 kali suci ni untuk kita masing-masing cooling period. Duduk tempoh bertenang. Silap aku juga, aku tengking dia, mana boleh isteri tengking suami. Aku pun tak sabar tu bagi cerai pun, bodoh betul aku ni. Jadi itu dia katakan rujuk bagi selesai masalah. Kemudian kalau kata saya tak nak rujuk dengan dia Ustaz, kadang-kadang Allah bagi jodoh yang lain yang lebih baik daripada yang dah bercerai. Itu dia. Tuan kata bila pasal cooling period tu untuk orang-orang yang bujang ni. Apa tempoh cooling period berapa lama sebenarnya nak tunggu sebelum betul? Berapa lama tempoh matang? Tempoh matang. Yang boleh memilih. Kita doa kan, minta pada Allah, ya Allah berikanlah aku jodoh yang terbaik. Dan Allah Ta'ala ni dia makbul kita. Dia tahu bila jodoh yang terbaik untuk kita. Mungkin ada orang yang jodoh dia umur 40-an pun dapat jodoh. Rupanya jodoh dia, saya pernah jumpa dengan satu orang isteri, satu orang perempuan, umur dia 46 tahun. Tak kahwin. Tak kahwin. Kemudian datang satu laki-laki meminang dia. Laki-laki tu umur 50-an dan kahwin. Laki-laki ni isteri dia kena kanser. Isteri dia kena kanser. Dia jaga isteri dia, dia jaga segala-galanya sampailah isteri dia meninggal. Jadi bila meninggal baru dia minang si perempuan. Saya nak cerita apa? Allah simpan satu laki-laki yang cukup baik untuk awak.
Baik. InsyaAllah. Kita juga akan simpan mungkin banyak lagi perkongsian kita boleh bersama dengan Datuk Ustaz Muhammad Kazim Elias dalam perkongsian yang lain. Itulah dia sebenarnya memilih jodoh ini bukan semudah kita memilih ikan di pasar. Kita perlu kenal dengan lebih mendalam dan insya-Allah akan dipermudahkan urusan Allah SWT. InsyaAllah. Jangan berhenti berdoa tapi jangan berhenti untuk berusaha ya. Panas saya. Saya lah. Okey, baik, terima kasih sekali Datuk dan insya-Allah kita berjumpa lagi di ruang masa yang lain juga di Selamat Pagi Malaysia tentunya dan kita bagi di sini dalam siaran